Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam Minggu. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita di antara waktu maghrib dan waktu isyak ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-104. Suratul Baqarah ayat yang ke-104, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Shadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu larangan menyerupai orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Kita tak boleh ikut, tak boleh menyerupai, ikut apa saja bentuk agama mereka ini. Tambah pula lihat di sudut ataupun dari sudut pandangan agama. Kalau budaya tak melibatkan agama, okey. Kalau budaya melibatkan agama, yang itu kita tak boleh ikutlah tuan-tuan. Betul eh? Contoh, kalau kita nak makan dengan chopstick, boleh tak boleh tuan-tuan? Kat rumah ada chopstick tak? Ada kan? Guna pakai kan? Kalau ini tidak melibatkan agama, okeylah, insya-Allah Tapi kalau ada unsur-unsur agama, yang tu kita kena jauhkan. Jadi sebelum kita nak buat jika sesuatu kita nak buat tu, kita kena tanya dululah. Kalau ada unsur agama, kita kena tinggalkan. Kalau tak ada unsur agama, tak apa. Contoh tuan-tuan yang dah kita biasa lihat dalam hidup kita ni, satu budaya yang ni, peace. Saya pun tak tahu, kadang-kadang kita pun buat juga. Pak Haji pun peace juga, ambil gambar. Freestyle katanya, konon lah freestyle lah, itulah macam-macam kan. Kalau peace itu melibatkan agama, kita kena tinggal lah. Tapi kalau peace tu tidak ada simbol agama, just macam love kan, begitulah lebih kurang. Hanya orang suka budaya love kat tangan kan. Kalau ia tidak melibatkan unsur agama, okey, boleh. Begitulah. Dalam ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala memulakan ataupun memukadimahkan seruan kepada manusia yang dipilih oleh Allah, insan yang dimuliakan oleh Allah, iaitu orang-orang beriman. Orang beriman ini maknanya ialah mereka yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita ni semuanya beriman lah, orang beriman lah kita ni Sehingga kan Allah Ta'ala mengabadikan
seruan amanu ini sebanyak 89 seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ada ayat yang datang dalam bentuk perintah, ada ayat yang datang dalam bentuk larangan. Malam ini didatang dalam bentuk larangan. Apa larangan dia? La taqulu ra'ina. Jangan, kata Allah, taqulu ra'ina, janganlah kamu mengatakan, jangan kamu kecek, jangan kamu menyatakan ataupun mengatakan kalimah ra'ina ini. Allah Ta'ala larang kita supaya kita tidak menggunakan, mentuturkan kalimah ini ra'ina dalam pertuturan kita. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok larangan ini, kalimah ra'ina ni kita pun memang tak guna pakai pun. Silat-silat kita pun baru dengar malam ni kot, kita pun tak guna pakai kalimah ra'ina. Sedangkan Allah Ta'ala larang daripada penggunaan. Allah Ta'ala larang daripada penggunaan. Dan kalau kita lihat terjemahan dia, kita tengok terjemahan dia. Terjemahan dia, sudikah kamu memperhatikan kami? Makna yang cukup baik, makna yang cukup baik. Tapi Allah Ta'ala larang. Seperti mana yang kita maklum, apabila Allah Ta'ala larang, di sana ada keburukannya. Walaupun secara zahirnya kita nampak macam okey je, okey je, perasaan kita, pengetahuan kita, tapi pengetahuan Allah Ta'ala lain apa yang dah kita fikirkan. Wa qul unzurna wasma' wa qul unzurna. Tak boleh guna kalimah ra'ina, kata Allah SWT. Sebalik katakan unzurna. Tukar kalimah ini kepada kalimah, daripada kalimah tadi ra'ina kepada unzurna, perhatikan kami. Nah, kalimah ini pun tuan-tuan kita tak guna, tapi Allah Ta'ala perintahkan kita daripada menggunakan kalimah ra'ina itu ke kalimah ini. Apa makna tuan-tuan? Wasma'u, dan hendaklah kamu dengar. Dengar iaitu ikut perintah, ikut perintah. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang kafir azab yang sangat pedih. Biar cuba kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas supaya kita lebih memahami konsep ayat ini. Kata Ibnu Abbas, tuan-tuan, bangsa Arab lazimnya menggunakan kalimah ini dalam pertuturan mereka, ra'inah ini. Orang Arab, tuan-tuan, bukan kita ni. Orang Arab lazimnya menggunakan kalimah ra'inah ini dalam pertuturan mereka. Jadi apabila orang Yahudi ni, nak kaitkan ni, yang larangan menyerupai orang kafir ini, orang Yahudi ni, tuan-tuan, apabila dengar saja kalimah ra'inah ini, dia rasa macam pelik. Dia rasa pelik, dia rasa hairan. Sebab dalam bahasa orang Yahudi ini, dalam bahasa Ibrani, perkataan ra'ina ini merupakan kata-kata makian. Oh, ya ke? Saya pun tak tahu. Memang kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Kata-kata makian, kata-kata kotor. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menghina Nabi, khususnya umumnya orang Islam. Dia guna kalimah tu. Dia guna kalimah tu. Rupanya, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ansar, orang Ansar ini, Sa'ad bin Mu'az. Sahabat ini dia tahu bahasa Ibrani. Dia kata bukan kalimah ra'ina ini sebenarnya. Kalimah asal yang kata-kata dalam bentuk makian kotor ini, kalimah asalnya ialah ar-ru'una. Ar-ru'una, alif lam ra ain waw nun ta. Ar-ru'una, bukan ra'ina. Ini perangai orang Yahudi, perangai orang bukan Islam yang kita tak boleh ikut. Sebab mereka ini, Yahudi ni, tuan-tuan,
dia suka memutarbelitkan fakta, kenyataan. Orang Yahudi ni dia suka membelitkan, memutarbelitkan fakta ataupun kenyataan. Sehingga kan Allah Ta'ala mengabadikan perangai dia. Ni orang Yahudi tuan-tuan, dulu, kini dan selama-lama tak, macam mana baik sekali pun tuan-tuan tak boleh berkawan dengan mereka ni. Tak, orang Yahudi ni Allah Ta'ala mengabadikan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-46, minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Kita sami'na wa ata'na. Kita orang-orang Yahudi, kata Allah, orang Yahudi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yuharrifunal kalima, mereka itu mengubah perkataan, yakni isi kitab Taurat. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Bani Israel melalui Nabi Musa AS, betul eh? Saat Nabi Musa bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala beri panduan kitab, namanya kitab Taurat ini kepada Bani Israel supaya menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Manusia ni tuan-tuan, kalau tak ada petunjuk, sesat barat manusia ni. Manusia ni akan sesat. Alhamdulillah kita celik-celik je, kita ni celik-celik je, lain-lain dah ada lah tuan-tuan. Bani Israel celik-celik tak ada bang. Celik-celik tak ada. Ratusan tahun tak ada panduan dalam hidup. Allah Ta'ala sayang mereka ini, diberikan panduan dalam hidup dia, kitab Taurat. Asal mereka ini duduk Mesir tuan-tuan ni. Bani Israel asalnya Mesir, keturunan Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf dia pernah menjadi pemerintah di Mesir kan, betul eh? Jadi dia punya bangsa dia satu bangsa yang sangat mulia, sebab dia punya pemerintahan dia daripada Bani Israel, keturunan mulia. Setelah wafatnya Nabi Yusuf AS, mereka ini dia lupa, dia lupa diri, dia lupa diri dia yang hebat itu. Dan akhirnya bagaimana bangsa Qibti, dulu bangsa Qibti dia tak dominan. Setelah lupanya bangsa yang Bani Israel ini, lupa kehidupan yang hebat itu, akhirnya bangsa Qibti ni ambil alih bang, yang diketuai oleh Firaun. Firaun bangsa Qibti. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Bani Israel menjadi kunta kinte dalam negara sendiri, menjadi hina lah bang, menjadi hamba abdi kepada Qibti, bangsa Qibti ni. Kerja ni angkat batu, kerja ni. Jadi kita ni tuan-tuan kena ingat lah, dalam hidup ni jangan lupa diri lah. Kalau kita lupa diri tuan-tuan, kalau tarik nikmat ini habis bang, jadi hina kita besok. Ingat, kita bangsa dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah. Jangan lupa diri hidup ni. Bukan setakat menjadi kota kintir, dihalau keluar daripada Mesir, keluar. Bagaimana Firaun dengan bala tentera dia hambat Bani Israel ini. Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS. Adalah pemimpin, tidak ada pemimpin tuan-tuan, pening kepala juga. Nabi Musa ajak bangsa Bani Israel, umatnya, keluar daripada Mesir. Nohal lah. Sebab Allah Ta'ala janjikan Bani Israel ni satu tempat yang namanya freehold. Freehold di mana? Di Palestin. Duduk situ, itulah tempat Bani Israel dulu, kini dan selama-lamanya. Dulu lagi Allah Ta'ala letakkan, tempatkan Palestin itu kepada Bani Israel.
Tapi Bani Israel ni lupa, dia tak say nak duduk situ. Kalaulah jikalah dia duduk situ dah saya sampai hari ni, bolehlah Israel mengatakan tu tanah dia. Bolehlah hari ni dia mendapik dada bahawa Israel tu tanah aku ni, mengikut sejarahnya betul. Tapi dia orang tak nak duduk. Sepanjang perjalanan nak pergi ke Palestin, lepas Laut Merah, Firaun ditenggelamkan, fa'raqnahum ajma'in. Lepas tenggelam, Nabi Musa bawa mereka ini tuan-tuan dalam keadaan selai sepinggang. Sepinggang. Nak masuk Palestin tak nak, Datul tinggal di tempat yang bernama Tih. Nabi Musa bertemu dengan Allah, Allah turunkan kitab Taurat. Masa mula menerima kitab Taurat, mereka kata sami'na, ikut perintah. Makan minum dia tuan-tuan diberikan oleh Allah secara direct. Manna wa salwa bang. Makanan dia bukan biasa-biasa bang Allah Ta'ala turunkan makanan daripada syurga untuk Bani Israel, manna wa salwa. Allahu Akbar. Istimewa golongan ini tuan-tuan bukan biasa-biasa tuan-tuan dari syurga. Kita pun belum tentu lagi dah tuan-tuan. Tak. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka kembali menyembah Ijil, berhala. Ratusan tahun dah tinggalkan berhala itu, dan akhirnya kembali menyembah balik. Ini perangai orang Yahudi yang kita jangan ikut. Itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Hadis daripada Ibnu Umar, riwayat Abu Daud, barang siapa yang menyerupai satu kaum itu, maka dia tergolong daripada golongan mereka. Nah, jadi kata ulama, yang dikatakan tasyabuh menyerupai ini tiga. Yang pertama iaitu akhlak. Jangan ikut akhlak satu kaum itu. Umum tuan-tuan satu kaum itu. Kalau kita ikut kaum tu akhlak, kita akan jadi macam dia. Dari segi hukumnya, dari segi hukum lah akhlak. Dalam Islam tuan-tuan, akhlak yang paling tinggi yang nak kita ikut ialah akhlak Rasulullah. Betul kan? Allah Ta'ala mengabadikan dalam Quran terlalu banyak. Khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, sahabat tanya, apa ni akhlak Nabi ni macam mana ni? Akhlak Nabi ni Quran ni. Jadi Nabi ajar kita akhlak dalam Islam ini. Yang nak kita follow akhlak Rasulullah. Betul kan? Sebab Islam merupakan peradabannya yang sangat tinggi. Sebab Islam ada peradabannya. Dan peradaban Islam ini, kemuliaan ini sangat tinggi, kemuliaan itu. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana akhlak dalam Islam ini. Islam ajar saat kita nak masuk bilik air pun bang, nak masuk bilik air pun Islam ajar. Kalau Islam tak ajar sampai hari ni, kita tak tahu cara nak masuk bilik air. Kena lompat ke, kaki kanan ke kaki kiri ke, nak terbang ke, nak, kita pun tak ada arahan macam mana masuk bilik air sebenarnya dalam agama kita. Cuba tuan-tuan tanya kawan-kawan yang bukan beragama Islam. Cuba tanya, ada tak agama you? Just tanya je lah. Jangan comparison, nanti jadi isu pula. Tanya, just tanya je. Ada tak you punya agama mengajar you masuk bilik air? You nak buat macam mana? Saya ingat tak pasti tuan-tuan, yang mungkin mereka mengatakan tidak menyatakan tentang hal itu. Sebab bilik air ni tempat yang kotor bang. Tandas ini merupakan tempat yang paling kotor. Tandas, bilik air, pandangan Islam kotor tempat tu. Walaupun 5 bintang sekali, walaupun minyak wangi, ada pokok ke apa namanya, tetap juga jamban lah. Orang Kelantan kata jamban. Itu bilik air. Ada kata restroom, macam-macam nama, tak kisah, yang penting di bilik air. Tandas lah, tandas. Allahu Akbar. Islam tuan-tuan
sekecil-kecil, serendah-rendah tempat itu pun diajar oleh Allah, oleh Nabi kepada kita. Masuk dengan kaki apa bang? Lompat. Islam ajar kita masuk kaki kiri rupanya. Allah. Kalau kita dah terlepas sekali pun, kata ulama macam mana tiba-tiba dah terlepas ke kanan, Allah, macam jamban teringat dari kanan tadi, kata ke kiri, kita reverse balik bang. Jangan kita kata lah benda kecil je, bilik air, takkan aku nak reverse bagai bro. Bro pula bang, bagi nak menghormati tuntutan agama itu, kalau boleh lah kita reverse lah. Apa hal? Sebab dalam bilik air tuan-tuan pun tahu, tempat yang kotor ini tempat yang diduduki oleh satu bangsa yang kita tak nampak, iaitu jin. Tempat dia di luar itu sarang dia, sarang. Itu kita nak masuk kaki kiri seraya berdoa. Kalau kita gunakan kaedah ini tuan-tuan, nanti dalam tu mulalah nak berasap lah, nampak? Mulalah nak baca surat khabar lah, mulalah halo, kat mana ni? Bilik air lah, aku tengah. Dalam bilik air ni tuan-tuan, kita tak boleh bercakap walaupun sepatah dia makro. Kita tak boleh bercakap sebab tempat tu tempat restroom, tempat rehat. Tak boleh bercakap, tak boleh itu, tak boleh ini, surat khabar pun tak boleh. Beda saat kita masuk masjid, ke kanan kiri bang. Bang masuk masjid ni, ke main langkau je, pedulilah, ke main terkejar je tuan. Masjid ni rumah Allah bang, rumah Allah. Bukan rumah saya, bukan rumah tuan-tuan, rumah Allah. Jadi rumah Allah Ta'ala ni dia ada dia punya apa panggil, dia punya peradaban. Kaki kanan, nampak? Ini tempat mulia kaki kanan. Seraya berdoa lah, iktikaf namanya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, akhlak yang diajar oleh Nabi kepada kita, kita lakukan dalam hidup kita. Jangan ikut golongan yang seperti mana yang tuan-tuan maklumlah, masuk bilik air dia conteng jamban lah, dia itulah, dia inilah. Saat dia melepas pun dia tinggal lah benda tu, dengan pampers lah, dengan apa tersumbat. Ya Allah, ini bukan akhlak Islam lah ini. Saya teringat zaman saya tuan-tuan ni, bilik air tu dia conteng tu. Dan dia alhamdulillah lah, budaya tu dah mungkin dah hilang kot, insya-Allah. Tandas tu masjid tu saya tak nampak lah. Kalau yang tempat awam tu memang dia tulis kan, dia tinggalkan nombor telefon lah untuk dihubungi lah. Untuk dihubungi, nak buat apa dalam bilik air untuk dihubungi? Rosak ke apa? Conteng sana, conteng sini, kotor, tandas. Ya Allah, Islam tak ajar kotor-kotor ni tuan-tuan ni. Islam ajar kena bersih. Lepas membuang flash, bersihkan. Sebelum kita nak tinggal, tengok dulu ada tak seki baki apa yang kita tinggal, bersihkan dulu. Wah, Islam cantik bang. Agama yang sangat menitik beratkan tentang kebersihan, betul. Jangan lepas tu kita tinggal, orang lain pun masuk, nanti dia maki lah tu. Apa punya orang makan sedap, tinggal semua, aku yang nak kena plus pula. Jadi tuan-tuan, itu hanya peradaban dalam Islam yang Islam ajar kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun tempat tu paling kotor, kita sendiri kena jaga. Baik, itu satu contoh tuan-tuan, akhlak. Yang keduanya ialah suluk. Suluk ini perjalanan kehidupan. Jangan ikut golongan lain, jangan ikut kaum lain dalam hidup ini. Sebab perjalanan kehidupan kita ini dah ditunjukkan oleh Allah. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalau boleh tak nak bengkok-bengkok. Jalan yang lurus ini matlamatnya ialah akhirat. Kita nak syurga bang. Dunia ini bukan tempat kita. Ingat tu. Dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini datang dalam bentuk sementara je. Ada orang boleh hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita pun tak tahu masing-masing punya rezeki. Akhirnya memang meninggal semua. Nah,
Apabila meninggal di akhirat kelak, kita ada dua tempat, satu neraka, satu syurga kan. Kalau atas dunia ini, kalau kita follow golongan-golongan yang kona-kona banyak bang, macam tak ada harapan. Macam tak ada harapan. Kalau kona banyak dalam hidup ini, kita dalam Islam ni tuan-tuan, kaedah Islam aja, hidup kat dunia ni tak boleh curi, tak boleh menyamun, tak boleh menipu, tak boleh tipu. Perkara-perkara yang dilarang oleh agama ni dah disebut, tak boleh, kita tak boleh buat, tak boleh ikut golongan-golongan yang merompak, menyamun ke apa namanya kan. Jangan ikut. Menipu. Okay. Kita dunia ni seperti mana kita sebut tadi, kita hanya ambil hak kita je. Dah. Yang bukan hak kita, abai. Jangan hak orang lain pun kita nak ambil. Jangan hak orang lain pun kita nak tutup. Bagikan hak rezeki masing-masing. Jadi jangan ikut golongan yang suka mencuri, menyamun, rasuah itu ini, jangan ikut. Itu bukan jalan Islam. Kalau kita ikut, hukum dia sama. Apa yang dia buat sama, kita akan dapat begitu juga. Dua, yang ketiganya ialah yang dikatakan tasyabuh ini ialah tabiat. Jangan ikut tabiat satu kaum itu. Jangan ikut. Tabiat ini macam fitrah dalam kehidupan. Apa fitrah kita Islam tuan-tuan? Kita punya fitrah ni apa dia? Dalam kehidupan kita, nah, bangun pagi, sembahyang subuh. Betul lah. Jangan bangun pagi pukul 8. Bangun pagi pukul 8, pukul 9. Malam tadi tidur pukul 3. Tak pergi mana tak tahu. Budaya kita tuan-tuan orang Islam, tabiat kita lepas isyak bla bla bla, mengetih-ngetih lah hal ni. Dah habis tu balik rumah tidur dah. Quran lah itu inilah, ikutlah apa benda yang boleh kita manfaatkan. Itu hidup kita, tabiat kita. Kita tak ada nak melepak kelab malam lah, minum arak lah, berjudi lah, itu ini. Jangan ikut tabiat ini tuan-tuan. Pagi sembahyang subuh, kan zuhurnya lagi, asarnya lagi, maghrib ni, isyak. Seperti mana yang kita lihat aktiviti kita lah gini kan. Macam tu lah, macam ni lah tuan-tuan. Ada masa duduk kejap menyandar maghrib isyak, kan. Ada hal urusan luar lah, tak jadi masalah. Tak ada kerja, bukan tak ada kerja, nak tambah sikit ilmu pengetahuan, datang masjid dan sebagainya. Ini kehidupan kita yang fitrah sebenarnya tuan-tuan. Betul. Betul. Tuan-tuan dah memang ikut jalan yang betul ni. Jangan kona-kona tu. Jangan ikut lain. Masa malam Ustaz lagi lah, kalau memang ada keperluan kan. Lepas maghrib, jangan sebelum maghrib. Pergi pasal malam sebelum maghrib pula. Lepas maghrib pergilah, tak apa, untuk keperluan hidup. Jadi ini tabiat ataupun fitrah. Jangan ikut golongan yang lain. Dari sudut fitrah perjalanan kehidupan kaum itu. Baik. Tuan-tuan, kita melihat sesuatu maksiat yang dilakukan oleh golongan yang terdahulu. Kita ni biasanya akan melihat dalam hidup kita ini golongan yang terdahulu, sama ada baik atau jahat, atau kedua je. Kita tak akan memikir sendiri nak buat sesuatu itu, melainkan kita ambil contoh yang terdahulu. Betul lah. Kita pun sebagai anak, kita akan biasanya ambil contoh mak ayah kita kan. Betul lah. Masyarakat kita, budaya kita. Tak, kita akan ikut. Kita akan tengok apa yang mereka buat. Apa ni tuan-tuan golongan yang terdahulu ni tuan-tuan, satu kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Satu kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka. Dan mereka ini pupus sehingga hari ini tak adalah golongan ni, bangsa ini. Itu golongan kaum Nabi Lut alaihissalam. Contoh kaum Nabi Lut ni tuan-tuan, seperti mana saya kata tuan-tuan, semua maklum. Semua maklum golongan ini. Golongan ini tuan-tuan, dia suka melakukan yang namanya homoseksual dalam hidup mereka, kehidupan mereka, tabiat mereka. Dan homoseksual ini tuan-tuan bukan gay tau. Memang lelaki sejati.
dia berahi gairah dengan laki-laki sejati. Yang dia pun laki-laki sejati, dia tengok laki-laki sejati ni dia gairah. Wah, macam pelik lah. Tapi itu yang berlaku zaman itu. Zaman itu. Itu yang berlaku tabiat kehidupan mereka. Yang melakukan homoseksual, perempuan tak sah. Lalu Allah Ta'ala musnahkan golongan itu, tuan-tuan. Pupus terus. Allah Ta'ala datangkan azab yang begitu pedih itu. Allah Ta'ala menterbalikkan bumi. Itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, terbalikkan bumi. Sebelum terbalik, Allah Ta'ala datangkan hujan. Hujan batu panas. Bang, hujan turun tu batu bang, panas pula tu. Yang sejuk pun kita tak tahan bang. Kat luar tu boleh tahan ke sejam duduk dik hujan. Sejuk bang. Yang ini panas batu pula tu. Mati mereka, tuan-tuan. Mati dalam keadaan sangat hina sebab melakukan perbuatan yang terkutuk. Abad ni kita berada pada abad 20. Golongan yang macam tu lebih kurang dah ada pada zaman ini. Zaman ni pula golongan tu dia suka contoh pula. Dia ambil contoh yang tak elok, yang dimusnahkan oleh Allah. Tak ada kebaikan langsung pun. Lahirlah yang pelik bin hairan lagi, satu jenama LGBT. Golongan mempertahankan LGBT tu, mempertahankan LGBT. Ditambah lagi LGBT plus. Ada plus lagi. Apa benda yang plus tak tahu. L apa? L? Lesbian. Dulu lesbian pun tak ada, tuan-tuan. Dia tak berahi perempuan dengan perempuan. Lah ni, ya Rabbi, perempuan dengan perempuan pun boleh buat kerja lah bang. LG apa G? Gay. Dulu gay pun tak ada. Lah ni gay bang, banyak gay. Gitu macam perempuan kan? Betul eh? Laki-laki menyerupai perempuan. Inilah gayanya lah, itu inilah jalannya lah, itu cakapnya. Nabi kata Nabi laknat golongan, Nabi laknat laki-laki yang menjadi perempuan ni sama dia bentuk percakapan ke, gaya dia ke dan sebagainya, pakaiannya. LGB apa? Bisexual pun ada bang. Dia apa? Transgender. Yang ada tu ditukar. Bang, dia pergi Thailand lah, dia pergi mana-mana, tukar lah bang. Elok-elok lah benda tu. Apa dia tukarnya? Buat operation tukar. Tukar ni tukar ni 10,000 lah ni, supaya suara jadi perempuan. Tapi kalau tak servis, nanti suara dia apa khabar, besar pula suara dia. Ada golongan pada abad ini. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dalam kehidupan ini. Satu, golongan yang dimusnahkan oleh Allah. Yang kedua, golongan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu di tempat yang bernama Madian dan Aikah. Bagaimana Allah Ta'ala utuskan Nabi Shu'aib alaihissalam kepada kaum ini. Kaum ini tuan-tuan, yang Allah Ta'ala musnahkan mereka sebab mereka menipu dalam perniagaan. Mereka menipu dalam perniagaan. Sepatutnya sekilo lah. Dia kasih timbang 800 gram je. Dia jual sekilo. Nampak? Dia tipu dalam perniagaan. Sepatutnya sekilo, dia letak 800 gram. Dan hari ini kita melihat budaya ini ada. Kualitinya dikurangkan, betul eh? Kuantiti ni juga dikurangkan hari ini. Tak sama dengan barang yang dijual. Contohlah tuan-tuan, kalau dia nak jual nasi lemak katakan, memang betul-betul santan pure 100%, jual lah RM2 mahal lah kot cakap ni. Nasi lemak RM3, nasi kosong. Contoh tuan-tuan
Santan dia campur dengan air. Alamak, air kurang mantap lah kan? Jadi agak-agak lah. Untung tak jadi masalah dalam Islam. Ambil lah untung bang, boleh. Tapi biarlah kualiti dan kuantitinya sama dengan harga yang kita jual. Betul lah. Kalau begitulah hari ini harganya 50 sen cemetot ni kuih, tak apa lah. Besar ni 50 sen, 50 sen celah giginya istilahnya. Tak apa kalau itulah kosnya, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan ada kekurangan kualiti dalam barang yang kita jual. Banyak tepung daripada banyak tepung banyak tepung daripada segala-galanya, tapi jual harga yang begitu mahal. Di dalam kita berniaga ni, hati-hati dalam pengambilan untung tu. Jangan sampai kita menipu dalam perniagaan yang kita jual. Jadi Allah Ta'ala datangkan apa tuan-tuan? Gempa bumi yang begitu kuat kepada penduduk Madian dan Aikah ini. Allah musnahkan golongan ini. Sebab budaya mereka ni, tuan-tuan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin papa ke dana. Ini kehidupan masyarakat penduduk Syaib satu ketika dulu. Dalam kehidupan mereka itulah budayanya. Hari ini ada tak budaya tu? Allahu Akbar. Homoseksual pun ada, LGBT pun ada, yang ni pun ada bang. Dua sekali ada. Betul lah, kita berada pada zaman akhir zaman. Kita berada pada akhir zaman lah tuan-tuan ni. Akhir zaman ni semua ada lah bang. Pelik-pelik semua ada dalam zaman ini. Betul lah orang kata lah tuan-tuan ni, pondok jangka-jangka kita ni berada dalam penghujung-penghujung lah tuan-tuan ni. Allah musnahkan kaum ni tuan-tuan kurang daripada 1500 tahun. Musnah. Umat ni kita sekarang pada 1434 bang, kalau ikutkan 1500 ada 50 years bagi. 50 years bagi. Kaum lain kurang daripada 1500 Allah musnahkan. Tapi kaum Nabi Muhammad, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita orang beriman ni kena ingat elok-elok. Bacalah sejarah tuan-tuan. Baca sejarah. Dah ada dah budaya ini. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala musnahkan satu kaum lagi. Banyak tuan-tuan ni kaum yang Allah musnahkan ni. Saya ambil contoh-contoh yang berada pada abad inilah mudah. Kita nak orang panggil, nak tallykan lah, nak sim-simkan. Di itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kaum nama kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ini tuan-tuan, orangnya besar, gedabak, kuat. Dia besar, kuat bak tu. Apa panggil? Urat dawai tulang besi lah. Begitulah istilahnya. Sebab apa tuan-tuan? Dia dengan tangan dia tuan-tuan, dia boleh membina bangunan ataupun rumah sendiri dengan tangan dia. Dia boleh memahat gunung tuan-tuan. Wah. Itu saya kata tadi, urat besi ni, tulang dawai urat besi ni. Kata balik. Tulang dia besi, urat dia dawai tuan-tuan. Memang mantap, kuat. Orang dia pun besar-besar. Anaknya ramai. Harta dia sarjana mata memandang lah bang. Pendek kata, apa yang ada dalam dunia nikmat ini dia ada tuan-tuan. Golongan Ad ini ada. Sebab apa Allah Ta'ala musnahkan mereka? Sebab sombong. Itu je bang. Sombong, takabur dengan nikmat yang dia ada tuan-tuan. Hari ni kita boleh jumpa tak orang macam ni? Banyaklah. Baru ada kereta besar sikit dah accent. Baru ada white suku apa barang, lampu merah white suku, keren. Dah accent white suku. Agak-agak lah bang. Agak-agak. Tuan-tuan, kalau nak kira kekayaan ni, Korun lagi kaya lah tuan-tuan. Jangan kita compare, kita kata semacam kita kaya. Rupanya Korun itu jauh lebih kaya daripada manusia hari ini. Jangan kau nak compare dia tuan-tuan. Jadi apabila disombong, datangnya peringatan demi peringatan daripada Nabi Hud AS, tak nak dengarnya. Siapa you?
You ni siapa? Akhirnya Allah Ta'ala datangkan angin yang sangat kencang yang namanya puting beliung. Bang, puting beliung bang. Tadi gempa bumi dah ada kan? Dengar-dengar kat Indonesia lah, Filipina. Tak. Tadi hujan pun, lebat pun dah ada kan? Tapi cuma tak turun batu tuan ni. Menterbalikkan bumi pun macam ada sipi-sipi lah sikit kan? Macam jadi satu tempat tu jadi barang jarak, barang terukur lah. Ada juga tuan-tuan hari ni kita dengar. Yang ni puting beliung bang. Yang ni dah ke puting beliung? Ada di negara-negara barat kan? Puting beliung Allah Ta'ala datangkan begitu kuat bang, puting beliung. Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, birihin sarsarin atiyah, kami musnahkan kaum Ad ini, kata Allah, dengan kami datangkan angin kencang yang begitu kuat, datang daripada 4 penjuru, kata ulama. Bang, satu penjuru pun kita dah tak tahan, datang 4 penjuru bang. Dihempit golongan itu semuanya, tak ada berbaki. Dengan didatangkan puting beliung itu, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allahu Akbar. 7 malam 8 hari non-stop angin tu datang bang. Non-stop bang. Kalau datang satu hari pun dah terbang masjid ni bang. Angin puting beliung tu terangkat bumbung 7 malam 8 lah, 7 hari 8 malam, sab'a 7 malam 8 hari. Allah tak angkat mereka itu. Puting beliung ni bukan berapa meter tuan ni, bukan 1000 meter ke atas. Wow. Angkat lagi, lepaskan, angkat lepas. Hidup ke? Mati lah bang. Mati semua mereka tuan-tuan. Golongan ni masih ada hari ni. Jadi apa yang kita dapat nikmat kuat ke, boleh benda ke, sado ke, apa ni namanya, harta melimpah ruah kat rumah tu, kita ada anak ramai, jangan sombong dalam hidup ini. Kalau sombong, Allah Ta'ala boleh datangkan namanya malapetaka ini dengan sekelip mata saja tuan. Ada tak jenis 3 jenis yang kita sebut tadi ada pada abad ini? Ada bang. Jadi mohonlah kepada Allah seperti mana saya sebut tadi, dalam dunia hari ini, dunia akhir zaman ini, hati-hati, semua ada. Minggu depan ayam naik bang. Minggu depan ayam naik, siaplah korang, siaplah aku. Tak nak makan ayam, makanlah telur ayam. Telur pun mahal juga. Berbalik kita pada zaman dulu tuan-tuan ni, makan nasi dengan garam ke, makan nasi dengan telur kan, barang akan naik. Nampak? Wallahu a'lam. Di sebalik itu kita pun tak tahu. Tapi jika itulah berlaku seperti mana kita sebut tadi, maknanya memang kita dah sampai penghujung lah. Baik, saya nak tutup tuan-tuan dengan satu panggil hadis Nabi lah, yang mana Nabi SAW dia menyarankan kepada kita supaya kita berbeza dengan perkara-perkara yang tertentu dengan orang bukan Islam ini. Kita kena bedakan juga tuan-tuan ni. Kita jangan ikut dan ni. Kena ada sedikit perbezaan. Nak ajar ni 1 minit lagi nanti. Boleh lagi? Boleh jalan lagi perbezaannya itu mengenai dengan uban di kepala. Mengenai dengan uban di kepala. Bagi yang muda-muda ni tak apalah, nanti dia akan beruban juga. Jadi nak kena beringat. Nanti saat dia ada uban ini, kata Nabi SAW, jangan cabut uban. Saya dulu masa kecil, waktu tu aja cabut uban sebab gatal uban ni. Kita boleh lalu azan dulu ni.
Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, janganlah kamu mencabut uban di kepala, fa innahu nurun yaumul qiyamah, sebab uban itu merupakan cahaya di akhirat kelak. Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang bertambah tua dalam Islam, dia ada rambut putih, maka Allah Ta'ala mencatatkan untuknya satu kebaikan. Jadi satu rambut, satu kebaikan. Bukan setakat kebaikan dan setakat rambut itu juga, kata Nabi SAW, akan menghapuskan satu dosa. Dan selain rambut itu juga, yang namanya akan diangkat baginya derajat mereka yang beruban ini. Maknanya orang yang beruban ini bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Memanglah nampak macam tua, tapi dia ada cahaya atas kepala dia. Itu namanya uban. Wallahualam, dulu masa kecil, orang kata uban ini merupakan, dia akan menjadi gatal. Wallahualam. Tak tanya tuan-tuan lah, gatal ke tak gatal? Mudah-mudahan tak gatal lah. Kekalkan. Baik. Dari segi hukum, tuan-tuan, mungkin kita nak bertanya, ataupun mungkin kita terfikir, macam mana tak boleh hitamkan rambut ke? Sebab budaya hari ini kita melihat orang suka hitamkan rambut kan, dye rambut hitam kan, sebab dia tak nak kelihatan dia tua kan, lalu dihitamkan rambut dia. Sebab hitam ni dia lebih kacak, lebih bergaya kan, lebih macam tak tua kan? Dari segi hukum, tuan-tuan, cabut rambut ni, cabut uban ini, dari segi hukumnya ialah mengikut mazhab Syafi'i makruh. Makruh ni iaitu Islam benci tentang perbuatan tersebut lah. Ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahawa ia adalah haram. Tapi mazhab kita Syafi'i, kita berpegang kepada yang tadilah, makruh. Ada pun mengalahkan ataupun mewarnakan rambut tadi dengan warna hitam, kalau mengikut dalam pandangan mazhab kita Syafi'i adalah haram umum. Bagi tuan-tuan yang rasa bercita-cita untuk nak hitamkan rambut, udahlah, kekalkanlah, sebab fa innahu nurun yaumul qiyamah. Tak apalah orang kata tua pun tak apalah, orang kata tua ke tak handsome pun tak apalah. Yang penting tak jatuh haram. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita colorkan warna hitam, tambah pula color yang color hitam tu, dia menggunakan bahan-bahan yang orang panggil tak mesra wuduk. Macam makeup Nur Aisyah lah. Makeup Nur Aisyah ni kan mesra wuduk kan? Betul ke? Dia tanya bini, you pakai apa? Nur Aisyah ke apa? I pakai Nur Aisyah lah bang. Okey, Nur Aisyah fine. Buat gini. Kalau dia pakai makeup Nur Aisyah, namanya mesra wuduk. Maknanya kalau kena air tu masuk dalam kulit tu. Yang masalahnya kalau makeup yang bukan mesra wuduk, nak ambil wuduk, nak semayang, orang yang makeup ni, dia kena bersihkan dulu lah. Lipstick kena buang apa semua. Yang apa benda ni apa kat mata dia kan, yang lentik ni apa panggil, kena bersihkan dulu barulah berwuduk sah. Selagi ada yang nama bahan itu, dia akan menempelkan wuduk itu. Jadi tak sampai, tak sah. Jadi pakailah Nur Aisyah. Saya nak kempen malam ni, apa sah Nur Aisyah. Dia kata dalam radio tu. Jadi tuan-tuan, kalau dia menggunakan pewarna yang warna hitam tadi, kita takut tadi. Dia berwuduk, dia apa panggil, dia mandi wajib misalnya, tak sampai air tadi kat hakikat rambut itu sendiri. Jadi tak sah. Apabila tak sah mandi wajib itu, maka bagaimana semayang yang akan didirikan? Itu yang menjadi pertikaian. Ada hadis Nabi SAW, tuan-tuan, dari saya nak tutup ni dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW daripada Ibnu Majah. Hadis sanadnya hasan. Nabi kata, ada baiknya kalau kamu mewarnakan rambut kamu dengan warna hitam pula. Nabi kata, Nabi suruh dalam bentuk membolehkan untuk diwarnakan rambut tadi dengan warna hitam, dengan syarat, kalau kita nak menghitamkan rambut dengan syarat, dua syarat.
Yang pertama ialah isteri kamu akan lebih mencintai kamu. Wah, maknanya sebelum kita nak gelapkan rambut kita, kita kena tanya isteri kita di belakang tabir dulu. You redha tak air rambut hitam? Tapi biasanya perempuan bang, dia kata, no, tak payahlah bang, you dah tua, tak payahlah nak hitam, buat apa. Tapi kalau isteri kata, wah, you ni makin ganteng lah, you ni makin handsome lah, macam zaman dulu-dulu yang I terpikat dengan you. Yang tu bang, kalau isterinya kata begitu, silakan. Tapi pastikan yang kita sebut tadi, gunakan berwarna yang mesra wuduk. Yang mesra wuduk yang dilulus mengikut syariah compliance. Syariah luluskan, bahan-bahannya suci dan sebagainya. Jadi syarat pertama, kena tanya orang dapur dulu. Kalau orang dapur kata gini, okey. Tapi kalau orang pejabat kata gini, tuan-tuan jangan ikut. Orang pejabat raya tuan-tuan. Yang kedua iaitu menjadikan kamu, saat kamu warnakan rambut tadi, menjadikan kamu ditakuti musuh. Maknanya dalam konteks peperangan. Jadi kita orang tua nak pergi perang, boleh tak? Boleh. Tapi kalau kamu putih bang, musuh tengok pun aku jentik sekali jatuh. Jadi dengan adanya mewarnakan rambut tadi dengan warna hitam, menjadi musuh melihat kita itu dalam keadaan itu, wah, ini muda-muda belaka yang datang ni. Jadi ini tuan-tuan yang disebut oleh Nabi SAW mengenai dengan perlunya perbezaan itu ada dalam kehidupan ini dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita sentiasa patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.